Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 50. Muka surat 50, baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 50, baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada menyatakan kelebihan membaca surah Yasin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada menyatakan kelebihan membaca surah Yasin. Yang mana kelebihan membaca surah Yasin ni amat banyak, amat besar kelebihan membaca surah Yasin. Sampai ke surah Yasin ni ada hak suti-suti tu lah kecil-kecil ni Yasin ni. Di atas meja ni ada Yasin ni. Memang Yasin ada. Sekarang ni jemputan kahwin pun jemputan kahwin tau. Dia ada masuk Yasin dalam. Mana siapa ada kita panggil surat Yasin lah tu. Yasin sebuah-sebuah kecil-kecil tu kita panggil surat Yasin. Surah Yasin, surah tu. Surat suhuf tu. Layang tu kita panggil surat Yasin. Maknanya pentingnya Yasin ni siapa ke Yasin ada sebuah-sebuah. Kafi ada. Kafi saja. Kafi dalam surah-surah pilihan adalah dalam tu. Ada kafi kalau surah-surah pilihan. Tapi surat kafi saja ada. Ada. Ada tak? Kafi saja. Ada. Dalam kalau surah-surah pilihan dalam tu ada kafi. Ada kan? Surah-surah pilihan tu. Dalam tu ada kafi. Dan ni memang khas kafi saja. Tapi Yasin pentingnya Yasin ni. Pentingnya Yasin. Sebab apa? Kelebihan dia amat banyak. Hadis yang terdahulunya membaca Yasin sekali ditulis oleh Allah baginya dengan membaca Al-Quran, satu Al-Quran 10 kali. Sekali baca Yasin akan ditulis baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali. Dan ini cerita kelebihan ni. Seumpama takkan sama. Baca kafi 3 kali seperti membaca Al-Quran sekali. Jadi nak 10 Al-Quran kena 30 kali qul huwallah tau. Nak dapat seperti pahala membaca Al-Quran 10 kali, baca qul huwallah 3 kali. Cerita dahulu bukan baca sendiri. Sebut dah berulang kali. Kita bicara sekarang ni adab Jumaat cerita membaca suratul Kahfi. Bicara suratul Kahfi ni. Tapi bagi orang yang tak hak baca tengah-tengah tu mana? Lacau ke kokak-kokak? Ni hak baca Quran setahun sekali. Khotam setahun sekali. Hak khotam setahun sekali. Hak khotam 2-3 tahun sekali. 5 tahun sekali. 10 tahun sekali. Aku ni pergi pula kepada kelebihan baca surah Qul Huwallah. Tapi surah Qul Huwallah ni tak sebut dengan Jumaat. Sebab memang disunatkan baca tiap. Baca Yasin tak betul pun. Tak sungguh. Saya cerita sama tu kak. Dia Yasin duduk dada.
Dia baca depan saya, Ustaz tolong tegur lah. Dia kata, Yasin dah ada. Nak boleh ingat Yasin tu baca berapa kali? Inilah mungkin, wallahualam lah, 40 kali ke 100 kali, tak tahulah. Tapi, siapa kena ingat Yasin? Dia baca depan saya, baca mulut je. Tak ada surat Yasin. Dia baca lah. Saya senyap je. Tahu? Kini kata awak kena cikgu Quran ni. Ni tak belajar ni. Dia baca surah. Tapi boleh ingat Yasin dah ada. Siapa kita? Ingat Yasin dah ada. Ni gambar pok kita ni. Tapi ingat Yasin dah tak belajar. Kita ingat ke dah dia suka baca Quran ni, dia jenis belajar Quran. Dia tak belajar. Tapi berbetulan lah. Dengan dia suka baca Quran tu, lepas dia cari Quran, dia tak apalah, kita pakat betul-betul kakak-kakak. Orang kampung ada sangat dia cakap. Ajak, dia masuklah sekali. Dia baca sahaja, hak Quran khatam sebulan sekali. Akhirnya, tak mari dah surah tu. Tak bijak dah surah tu. Terasa hati tu Quran. Tegur dia baca Quran salah. Dan memang dia baca salah. Memang salah. Bukan tersalah. Memang tak pandai. Tapi amalan dia baca Quran, dia sentiasa cerita kepada orang. Dia orang tu, saya baca Quran. Dia orang tu, saya baca Quran. Ada ni. Awak-awak mari surah. Awak-awak mari surah. Apa amalan dia? Baca Quran. Baca Quran. Nampak dia tu minat baca Quran. Kena tak belajar. Dia tegak, dia tunggu Quran pun boleh merajuk. Tak tahu lah. Siapa ke tak jijak dah kaki surah. Tangga surah tak bijak dah. Ada ni. Ni semua ni mainan syaitan belaka ni. Mainan syaitan belaka. Kena tipu gitu je. Itu bicara bab baca Quran hak zahir. Akidah Quran. Lepas tu, perintah Quran zahir batin macam mana? Tak kata tasawuf. Tu cerita hak pada ain pula. Jadi baca Yasin ke baca apa surah sekalipun, Fatihah. Kena belajar betul-betul. Fatihah kena belajar betul-betul. Sebab itu rukun sembahyang. Jadi banyak nak cerita lagi berkaitan kelebihan membaca surah Yasin. Dan sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin ghufira lah. Wa man qara'aha wa huwa ja'iun syubi'a. Wa man qara'aha wa huwa dallun hudia. Kalau hak tebal senang bagi hadis dah. Hak nipi tak ada bagi. Hak nipi tak ada bagi, hak tebal senang ada bagi dah. Wa man qara'aha walahu dallatun wajadaha. Wa man qara'aha inda ta'amin khafa qillatahu kafahu. Wa man qara'aha inda ta'amin khafa qillatah kafahu. Wa man qara'aha inda mayyitin huyyina alaih. Wa man qara'aha inda imra'atin asra alaiha waladuha yasura alaiha. Wa man qara'aha inda imra'atin asra alaiha waladuha yasura alaiha. Wa man qara'aha faka'annama qara'al qur'ana ihda asyarata marratan. Wa likulli syai'in qalbun wa qalbul qur'ani Yasin. Artinya, barang siapa membaca Yasin. Ini kelebihan membaca Yasin ni. Dia tak berkait dengan Jumaat. Kita bicara adat Jumaat. Maknanya, semalah-malah kita, pilihlah hari Jumaat. Penghulu segala hari. Bukan kata
Kita khaskan Jumaat, bukan, kita malas. Hari apa hari yang kita fokus sedikit ibadat? Jumaat, bubuhlah hari Jumaat. Tapi kau Jumaat, tidak, baca tiap-tiap hari kalau bagi orang rajin. Dah mesti kau Jumaat. Kau pandai awak lah kalau nak kau hari Sabtu pun. Oh, saya asing bagi Jumaat tak boleh. Bida'ah. Lepas tu baca hari apa? Sebuah hari Ahad. Orang dengar pelik ada mengalam nak buat hari Ahad pun. Tak lah kau buat hari Jumaat. Tak boleh hari Jumaat. Bida'ah. Lepas tu baca hari Ahad. Kan hari Ahad kan cuti banyak negeri kan. Hari Jumaat kerja payah nak baca Yasin. Pakat baca Yasin hari Ahad. Satu wal Ahad masjid buat baca Yasin. Gitu. Dah kalau baca hari Jumaat kan kata bida'ah lah apa pula. Dia tidak khas hari Jumaat ni. Baca tiap hari. Cuma kalau malas baca, ambil hari Jumaat. Gitu je lah. Barang siapa membaca Yasin, dia nescaya diampun baginya dosanya, dosa yang telah lalu. Mana ni? Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar, itu wajib ijma' ulama' kena taubah. Dosa anak Adam, dosa mengumpat contohnya, kena pergi minta maaf. Dosa anak Adam, hutang tak bayar, dosa dan nampak harta pun sama juga, kena selesai bayar. Kena bayar hutang tu. Itu dosa anak Adam nampak harta. Tak lepas dengar baca Yasin. Apa-apa amal ibadah mengkifaratkan dosa, menghapuskan dosa, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dengan Adam, haji mabrur sekalipun tidak akan diampuni. Dan barang siapa membaca akan Yasin, padahal ia ibarat siapa lapar, nescaya kenyang ia. Nescaya kenyang ia. Baca Yasin lapar, kenyang. Syubi'a, nescaya dikenyangkan akan dia. Waman qara'aha wa huwa ja'iun, barang siapa membaca akan Yasin wa huwa ja'iun, ja'i' ni lapar, syubi'a, nescaya akan dikenyangkan. Lapar, baca Yasin, kenyang. Baca berapa kali ni? Lapar ni. Baca sekali, baca 2 kali, lagi lapar. Baca 3 kali, lagi lapar. Tengok lapar ni. Apa ni? Apa maksud dia? Baca Yasin, maka dikenyangkan akan dia. Sama ada Allah Ta'ala berezeki kepada dia. Rezeki kepada dia, murah rezeki dia. Maka kenyanglah. Itulah maksud dia. Jangan faham betul-betul. Ataupun ni hok baca ikhlas sungguh lah ni. Tuhan wi kenyang sungguh walaupun tak ada makanan. Dia kelebihan-kelebihan ni, kalau betul-betul yakin daripada Allah, insya-Allah dia akan dapat. Tapi bukan test ni, bukan cuba. Dia ni. Ni kisah je ni. Betul tak tahulah. Baca bismillah molek, aku kata. Baca bismillah molek. Kemudian jalan, mengarung air. Tak payah mengarung, boleh berjalan atas air. Oh, hebat. Dia jalan atas air. Dia ceritalah, cerita buat tambahan. Anak murid ni baca bismillah, dia yakin sungguh. Alhamdulillah boleh berjalan atas air. Tu guru cuba buat. Tergelanglah kakinya nak berjalan atas air ni. Ada ni. Sebab kita air ni, kita pijak kaki kita, sama ada kaki kita tenggelam ataupun tidak, itu semua perbuatan Allah.
Itu semua perbuatan Allah. Allah nak jadikan tenggelam, tenggelamlah. Allah nak jadikan timbul, timbullah. Macam mana Allah jadikan timbul? Tu seberat-berat kapal. Kapal tu kira apa kitang tau. Kita akan nak kilo kapal ni. Tang lah. Tengok. Beribu-ribu tang kapal ni. Mulai-mulai ada timbul. Allah buat belaka tu. Tapi hak dia punya zahir, ilmu zahirnya adalah. Dia kata begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini. Ilmu sains lah. Tapi hakikatnya, siapa yang menjadikan kapal berat tu timbul? Allah. Kita pijak atas air, kaki kita tenggelam. Siapa yang menjadikan kita tenggelam? Allah. Kalau nak jadikan timbul, boleh jadi je timbul. Hak kapal berat, beribu-ribu tang, berat mana tak tahulah. Timbul, ilmu sains dia begini, 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 begini. Orang ni pernah satu cikgu cerita, saya pun lupalah kelas dia ke kelas orang lain. Jadi ada pelajar dia tanya, cerita bab ilmu sains. Kenapa kapal ni berat boleh timbul? Dia adalah dia punya ilmu zahir dia gitulah, ilmu zahir apa ada ilmu zahir. Hak zahir. Kalau kita kata kita main apa-apa kan, main budak-budak tu lah timbul. Tapi kalau bocor tenggelam. Tu zahir. Timbul tenggelam. Allah buat belaka. Bukan kerana bocor tak bocor. Zahir tu cakap cara zahir. Pegangan tetap pegangan. Timbul tenggelam perbuatan Allah. Jadi kapal ni timbul. Dia adalah ketumpatan. Apa tak tahulah. Cikgu ni cerita. Ilmu sains. Tapi cikgu ni tanya pelajar dia. Macam mana kapal yang berat boleh timbul? Dia jawab apa? Allah buat cikgu. Dia jawab Allah buat. Dia jawab Allah buat. Ni belajar ilmu sains. Ni barangkali mak ayah dia baru ajar ilmu tauhid balik ke dia. Cikgu tanya dia. Dia adalah ketumpatan pun tak tahu. Dia ilmu sains kan. Jadi timbul walaupun berat kapal tu. Jadi tak tanya pelajar dia. Kenapa kapal yang berat boleh timbul atas air? Dia pun jawab. Allah buat. Dan sebab cikgu tu pandai. Cikgu sains ni dia ngaji ilmu tauhid. Cikgu sains dia ngaji ilmu tauhid. Ada tak? Memang cerita dia sendiri. Memang cerita cikgu sains tu dia. Dia cikgu sains. Kawan dia bidang agama. Kawan dia berjemaah 5 waktu di masjid yang sama. Tapi dia cikgu sains. Kawan dia ni bahagian agama. Sekolah juga. Sembahyang Jumaat di masjid yang sama. Lepas saya mengajar paridah di masjid itu, kawan dia lari dah. Tak sampai dah maghrib di masjid itu. Malam maghrib saya. Dia kata, payah ilmu tauhid dia kata. Di bidang agama. Yang cikgu sains ni, bidang sekular. Mulai-mulai ada cikgu sains ni belajar. Dia nasihat kawan dia, jangan gitu. Tak betul pegangan, tuan tak terima amal. Tuan terima tak terima. Atas Tuhan belaka, tuan tak terima je. Janji kita buat ikhlas. Ni ajaran sesat orang panggil. Ajaran sesat ni. Khutbah kemarin. Ada bicara ajaran sesat. Apa sebab yang pertama menyebabkan ajaran sesat? Ingat tau? Ketidur. Siapa ingat? Khutbah Jumaat kemarin. Kena sambil semula teks dia. Lepas saya baca pula. Ada teks tu tau. Kemarin khutbah Jumaat dia cerita bab ajaran sesat. Dia cerita bab Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Saya semai satu masjid tu Imam Muda. Nak sebut Asy'ariyah Al-Maturidiyah pun telo napa. Tak biasa sebut wali dia ni. Imam Muda. Dia sebutlah beberapa sebab jadi ajaran sesat, babak yang sesat ni. Tapi sebab pertama, ayat ni saya dah ingat lah. Tapi maksud lebih kurangnya, kerana meninggalkan belajar ilmu fardhu ain. Dia sebut gitu. Mai mana? Mai dengar khutbah dah. Dia baca sendiri, dia baca teks dia baca agama. Dah. Yang pertamanya,
Dia buat sebab dia kerana meninggalkan ataupun tak peduli gitulah. Tak peduli belajar mufadu'ain. Itu menyebabkan terbabit jangan sesak. Ini sesak ni. Tuhan terima tak terima atas Tuhan. Jangan kita buat ikhlas. Kalau akidah musalah siapa nak terima? Yang ni ajar sesak orang panggil. Berjumpa waktu ni. Majlis yang sama. Tapi malam saya mengajar faridah, dia akan lagi. Dia pergi suara lain. Dia pergi suara lain. Malam tu je. Kawan dia nasihat, kawan dia ego saing. Jangan gitu kata. Dia tak boleh nak terima bab qada baik jahat. Pening dia kata, pening. Sesak semua manusia ni. Sesak tu. Bab qada baik jahat pening tak boleh terima, sesak ah. Sesak akidah ni. Kalau dia kata kalau akidah salah, amal kita tak nak terima. Terima tak terima atas Tuhan. Janji kita buat ikhlas. Tuhan terima lah buat kita ikhlas. Ikhlas apa kalau akidah salah? Sesak orang panggil. Jadi bila murid dia jawab, Allah jadikan cikgu ni belajar. Tu betul lah dia kata. Itu dari segi pegangan kita. Yang saya tanya ni dari segi asbab zuhir dia macam mana. Ada pandai cerita. Kalau fardu takdir cikgu sains tu sekular tu betul-betul yang tak ada Tuhan. Sekular tak ada Tuhan lah. Sekular ni dia tak ada kena-kena dengan Tuhan. Murid dia jawab gitu. Tuhan yang menjadikan kapal yang berat tidak tenggelam. Hei, karut awak bukan Tuhan buat belaka. Tuhan buat awak kerja dia. Hak ni jadi timbul tenggelam ni bukan Tuhan buat. Dah molek lah. Sekular yang sesat. Tapi dari segi zuhirnya, pertanyaan tu, zuhir dia. Ilmu sains ni kan, kelas sains. Tempat cikgu sains tu pandai. Yang awak jawab tu, perbuatan Allah tu pegangan. Hak saya tanya ni, hak asbab zuhir. Ilmu sainsnya macam mana? Udah belajar ilmu tauhid barangkali. Tenggelam timbul, Allah yang jadikan. Baca bismillah, yakin molek. Kalau Allah timbul, boleh jalan atas air. Anak urik boleh. Tunggu, pijak kaki, tenggelam. Tapi kena yakin lah, tak boleh nak teh-teh lah. Baca Yasin, Allah bagi kenyang, walaupun Allah jadi rasa kenyang tak lapar, walaupun tak ada makanan. Sebab terkadang pilihan Allah, mereka kenyang dengan zikrillah walaupun tak ada makanan. Tapi ini ceritaan, ni tak ada cerita pada Zohir gitu. Orang akan bakit bohong. Ada ni. Wa ibadah, makanan tak ada 3 hari, 1 minggu. Tapi tidak lapar. Orang akan bakit bohong. Tahyu, khurafat cerita ni. Dia kenyang dengan zikrillah. Dia kenyang dengan zikrillah. Tuan fikir dia gitu. Pelik apa? Benda yang harus pada akal kan? Cuma mustahil pada adat. Harus pada akal, mustahil pada adat. Tapi kalau Allah nak menjadikan dia kenyang dengan zikrillah, kenyanglah dengan zikrillah. Kita kenyang dengan makan nasi, ni zahir. Kenyang tu Allah buat, bukan nasi buat. Adahnya Allah menjadikan kita kenyang dengan nasi. Allah boleh melakukan penyembelihan adah. Bukan dia makan nasi dengan zikrillah boleh jadi kenyang. Itu menyalahi adah. Adah ke menyalahi adah ke? Tuhan belah ke buat. Adah kenyang makan nasi. Kenyang Allah buat. Menyalahi adah kenyang dengan zikrillah. Dia zikrillah dia ada kenyang. Allah buat juga. Dia baca Yasin lapar, jadi kenyang. Allah buat juga. Dia baca Yasin, Allah murahkan rezeki. Dia boleh beli makanan. Mau rezeki pun Allah buat. Dia boleh beli makanan pun Allah buat. Dia makan kenyang. Kenyang pun Allah buat. Dan barang siapa membaca akan Yasin padahal sesak. Sesak ni sama ada sesak jalan. Duk jumpa cari jalan. Dah GPS tunjuk siapa ke jalan mati, tak ada tempat nak pergi. Kerana GPS tak nak kena.
Allah dibawa kita tu kok. Takut tang dah kita ni. Habis sepik. Hutang dah apa semua, tak ada benda dah. Kena jalan belakang. Baru siapa? Dekat sungguh-sungguh. Tapi orang lalu kot tu. Sebab apa? Tak ada orang. Dah kita ikut GPS. Dah dekat ah. Oh, dekat puluh-puluh kilo. Dia kata. Oh, banyak dekat. Oh, lah banyak dekat. Tapi kau dah lalu. Kau dah lalu. Kita ni jenis tak tahu jalan, ikut GPS. Ditunjuk lama-lama. Ada kapung lagi. Lepas tu, kapung kecil pula. Lama-lama, masuk kebun pula. Oh, tak ada dah. Tak ada rumah dah. Takut dah. Lagi ikut mana gitunya? Ada. Oh, barulah jumpa jalan besar. Kena shortcut. Orang situ kata, oh dah lalu kot tu. Bahaya kata. Mana? Kadang-kadang GPS tunjuk kut jalan lama. Kadang GPS tunjuk kut sebelah belakang. Musing juga. Kena sebelah sana. Rumah dia tu lah. Tapi belakang. Jalan tu tak ada dah. Tak sesak orang panggil. Sesak jalan. Ataupun sesak ni, sesak hati contohnya. Itu sesak maknawi. Dan barang siapa membaca dia akan yasin padahal sesak, nescaya dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadilah sesak jalan. Tak berjalan dalam kereta, pakak baca yasin belaka. Pakak baca yasin belaka lah dalam kereta tu. Sebab tak jumpa jalan dah ni. Nescaya Allah akan bagi petunjuk. Dan barang siapa membaca akan yasin, padahal ada baginya sesuatu yang hilang, nescaya dapat akan dia. Ada. Itu kelebihan lah. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditipu betul-betul dia pakak beryasin 40 kali. Alhamdulillah dihantar kembali. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ditipu ni hilang barang. Ditipu betul-betul. Mohon kepada Allah dibaca yasin. Kau baca seorang lah sebab nak baca yasin 40 kali. Baca ramai sikit lah. Alhamdulillah dikembalikan. Mana orang tipu tu tak boleh nak duduk. Nak duduk. Akhirnya dihantar kembali. Hantar betul lah. Tapi dia tak jumpa dengan tuang. Dihantar. Tak apalah. Dia puam dia orang gitu. Janji dihantar. Sebab apa? Dia tak boleh nak duduk. Tapi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tetap dah. Apa yang kita lakukan tu hanya ikhtiar usaha. Asbab yang tak bekas sama sekali, yang berlaku semuanya hak Tuhan belaka. Dan barang siapa membaca akan yasin pada makanan yang ditakut akan kurangnya. Ramai orang mari ni. Makanan tak ada ni. Makanan ada. Yang ditakut akan kurangnya. Nescaya memadai. Tuan rumah. Tempat jamaah kahwin. Tak cukup dah ni. Orang mari ramai ni. Macam mana? Dah ditempah untuk berapa. Tak cukup. Tuan rumah pun dengan pengantin pakat baca yasin. Mana kamu? Fatimah, jadi cukup ke tak? Itu atas irak kehendak Allah Ta'ala lah. Atas kehendak Allah Ta'ala. Baca dengan yakin molek, baca dengan ikhlas molek. Allah nak jadi cukup lah. Ada ni. Dia kadang-kadang jangan. Tuhan jadi ni banyak. Tapi tak cukup. Jadi kita makan pun berlebihan. Sebab kita rasa macam tak cukup, tak kenyang. Tapi ada ketika Tuhan jadikan kita
Benda sedikit, tak habis-habis. Kenyang dah, makan, padang dah. Ada ni. Kan, kadang-kadang. Maknanya kita sendiri kadang-kadang, benda banyak. Tinggal kelebih dah. Habis mulai ada kita bahang. Panggil bahang dah lah, bak banyak kan. Ke panggil makan lagi. Banyak, habis juga, panggil makan. Panggil apa? Lahap apa dia? Tu orang panggil bahang lah tu. Bahang. Habis. Habis. Habis dah. Padahal tengok tadi dah habis banyak. Jadi gitu. Tengok Allah sikitnya lah. Tak padang kita ambil pinggang, basuh pinggang. Sikit sangat. Tak padang basuh tangan ni. Tapi kita makan, alhamdulillah. Ngam-ngam. Ngam-ngam pada ni. Sebab apa? Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka. Cukup ke tak cukup, benda tu banyak ke sedikit, tu zahir je. Kata orang jadi cukup, cukup. Tuan jadi tak cukup, tak cukup. Macam gini lah. Kalau bak harta. Bak harta. Kadang-kadang banyak, tapi rasa tak cukup. Kadang-kadang sedikit, tapi rasa cukup. Qanaah. Ada ni. Harta banyak. Tapi duk using, duk bimbang. Nantikan, tua-tua nantikan. Duit. Hak pokok tu tak ambil dah. Mana pokok? Ambil hak untung-untung je dia ambil. Dan untung tu setahun boleh banyak mana? Tabung haji setahun. Boleh 5-6% tau. Tak. Hak untung tu dia duk makan. Tapi hati tu rasa tak cukup. Termakanlah tahun tu. Hak pokok sikit. Allah, habis dah duit aku. Habis dah duit aku. Mulalah. Habis dah duit aku. Maka apa tu? Tak cukup walaupun banyak. Mulalah. Mung lah. Banyak habis duit aku. Mau anak dah lah. Dah duit mak ayah banyak. Anak susah cari mak ayah. Mung lah. Habis duit aku. Habis apa? Habis kena ambil bahagian pokok sikit je. Dalam bank tu menimbung laginya. Tak menimbung dalam bank tu dia hanya ambil bahagian untung saja. Pokok dah situ. Tapi ada ketika anak ni kesempitan. Makanlah modal di sikit. Allah. Apa kedana dah. Bunyi siang malam. Duit aku habis dah. Duit aku habis dah. Kerana mung. Ada orang, duit dia ada sekadar sahaja. Tapi, kaya, cukup, memada, tenang. Ke mana? Hak benda zahir lah. Hak atas Tuhan nak beri, Tuhan beri. Allah kata miskinnya lah. Akhirnya, masing-masing menghindarkan diri. Orang bakhil kan? Orang bakhil. Orang bakhil ni ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang bakhil. Jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada manusia. Anak-anak sendiri pun akan menjauhkan diri. Dah bakhil, kedekut. Tapi qaribu minan nar, lebih hampir daripada api neraka. Orang bakhil. Akhirnya keseorangan. Dan barang siapa membaca dia akan Yasin pada orang yang hendak mati. Pada orang yang hendak mati. Dia cuma gitu. Dalam hadis itu, waman qara'aha inda mayyitin. Mayyitin orang mati dah, mayat dah. Tapi dijemah dengan orang yang hendak mati. Macam hadis terdahulu, atas tu kan. Faqra'uha. No, bagus tu. Nak mati. Kita tak mau mati nak panjang umur sebab nak belajar lagi, nak buat amal lagi. Tak mau mati nak pergi panjang umur.
Nak belajar dengan laginya. Orang nak mati, orang hampir mati. Nasi dimudahkan atasnya, atas barang siapa akan mati dia. Dipermudahkan pada ni. Begitu juga antara yang kelebihan Yasin ni, kita baca orang yang sakit. Orang yang sakit itu kita baca Yasin. Baca sebanyak-banyaknya. Sama ada dia kembali sihat ataupun Allah matikan dengan mudah. Orang sakit ni, orang sakit tu kan, kita pakat baca Yasin. Surah pada Allah Ta'ala lah Allah nak jadikan dia segar kembali ataupun Allah nak matikan dia dengan mudah. Waktu tu saya sebutlah baca 12 kali ataupun baca 20 kali ataupun baca 40 kali. Kalau nak baca 40 kali ni kena cari 40 orang lah. Cari amal sikit. Ataupun kalau kita nak cepat, kita cari budak tahfiz. Budak tahfiz dah cari amal. Cari 10 orang, so dia baca 4 kali seorang, 10 orang. Dah lah, sekejap dia baca mulu. Bukan dia baca di Quran. Dia baca pula laju. Dia baca Quran ni, laju ke, anjur ke, dengan ilmu akan jadi betul. Tanpa ilmu, walaupun anjur pun takkan betul. Dia laju anjur ni, betul tak betul bacaan? Dah ada ilmu. Kalau ada ilmu, baca laju, betul. Kalau tak ada ilmu, baca anjur, baca suti-suti pun takkan betul. Gitu je Quran ni. Jadi saya catat sinilah. Baca sekali pun boleh, ataupun 12 kali, ataupun 20 kali, ataupun 40 kali lah. Orang yang sakit berat ni, sama ada dia akan kembali sihat, ataupun akan dimatikan Allah dengan mudah. Dan barang siapa membaca akan Yasin. Dan barang siapa membaca akan Yasin pada orang perempuan yang susah atasnya beranak. Pada orang perempuan yang susah atasnya beranak. Nasya dimudah atasnya atas barang siapa akan beranaknya. Gitulah. Jadi perempuan ni dia payah nak beranak. Maka baca Yasin kan? Ada ni. Kan. Orang dulu kan, kadang-kadang 2-3 hari Tok Bidang ulang alik. Tak beranak-beranak pun. Orang apa? Susah. Kan kita cakap kampung kan? Dia susah beranak. Dia senang beranak. Padat. Kita apa cakap tau? Allah, dia susahnya lah beranak. Senangnya lah beranak. Senang macam mana? Panggil Tok Bidang siapa? Sesadah beranak. Kalau susah, Tok Bidang mari. Tak jadi, balik Tok Bidang. Lepas tu, panggil pula, mari. Tak jadi, balik Tok Bidang. 2-3 hari ulang alik Tok Bidang. Ni susah beranak. Sama dulu kan. Sekarang ni dia ada masuk obat lah, apalah masukkan dulu-dulu. Hak original betul. Sungguh. Kalau hak susah-susah lah, sakit dia lama. Kalau senang-senang, sakit dia sekejap. Sama juga pada masa nak mati. Kalau hak mati payah ni, sakit dia lama. Kalau mati mudah ni, sakit dia sekejap. Dia gitulah. Cara beranak lah macam mana. Jadi kalau orang perempuan ni, susah atasnya beranak, payah nak beranak, nescaya baca Yasin, nescaya dimudahkan atasnya atau berasa apa akan beranaknya. Dan barang siapa membaca akan Yasin, maka seolah-olah membaca Quran 11 kali. Hadis terdahulu membaca Quran bukan 10 kali. 11 kali kok hadis dahulu dah. Hadis dahulu 10 kali. Asyara marrah 10 kali. Ni 11 kali. Itu bergantung kepada keikhlasan masing-masing lah. Macam gini lah.
Salatul jamaah afdalu min salatil fazi. Salat berjemaah lebih afdal daripada salat seorang diri. Bisabi'in wa ishrina darajah. Ini hadis muttafaqun alaih. 27 darajah. Ada hadis Nabi bi khamsin wa ishrina darajah. 25 je, bukan 27. Itu macam mana Nabi kata 27? Gandaan sembahyang berjemaah. Ada hadis 25. Bergantung pada keikhlasan hati pula. Ini samalah. Atas tu 10 kali. Bawah ni seolah-olah 11 kali. Seolah-olah ni. Bukan sama dengan baca Quran 11 kali. Kita baca Quran 11 kali. 10 tahun lah dah. Baru sampai 11 kali tu. Dah setahun sekali. Dah setahun sekali. Setahun sekali pun tak. Bila nak 11 kali semua hidup tak boleh 1 kali. Seolah-olah. Paling besar. Seolah-olah. Jadi suruh, kan kita kata, muka kamu seolah-olah muka kawan saya lah. Dan muka super sungguh ke? Tak. Adalah sikit tempat super hidung ke. Super sungguh tak? Satu kata. Allah. Muka kamu ni super lek-lek dengan kawan saya. Lek-lek. Super lek-lek ni mana apa? Super sungguh-sungguh. Tahu? Bukan sipi-sipi dah ni. Bukan sikit-sikit dah ni. Serupa lek-lek. Sedap bahasa Terengganu. Serupa lek-lek. Mana apa tu? Serupa sangat-sangat. Serupa lek-lek. Tu. Banyak serupa lah tu kita panggil. Ini seolah-olah membaca Quran 11 kali. Takkan sama dengan baca Quran khotam tu. Tak sama. Tapi seolah-olah pahala dia banyak. Dan bagi tiap-tiap sesuatu itu hati. Dan hati Quran itu Yasin. Nak cerita bab Yasin. Kelebihan walaupun hadis ni hadis yang daif sekalipun. Ini bab fadail. Fadilat. Pada ni kita boleh amal. Boleh pakai untuk menggemarkan kita pada amal. Bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Surah Hamid Dukhan itulah. Hamin wal Quranil Mubin. Surah Ad-Dukhan kita panggil dia Hamid Dukhan Surah Ad-Dukhan. Tapi kita panggil Hamid Dukhan. Kita panggil tau. Kita panggil Hamid saja. Hamid Dukhan masa tak silap kalau sebutan kita ni. Bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak. Dan di antara surah yang Nabi kaitkan kelebihan dengan Jumaat, di antara adalah surah Ad-Dukhan. Dia akan datangkan di bawah tu. Memang Nabi kaitkan dengan hari Jumaat ataupun malam Jumaat, di antara surah Ad-Dukhan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.